Subhanahu Wa Taala. Cuma ada lagi, bukan semua, ada lagi yang ambil endah tak endah saja bab semayang. Sedangkan dalam bab lain mereka bersungguh. Allahu Akbar. Kita kena cek siapa ahli keluarga kita. Ustaz, saya, isteri, anak-anak okey. Adik-beradik kita, anak saudara kita tu ada kaitan dengan kita tu. Sepupu sepapat kita, yang ada kaitan dengan kita. Jiran-jiran kita. Kalau ustaz tak apalah, saya dengan keluarga okey, selamatlah. Jangan, sebab dia akan berkait. Allahu Akbar. Lalu dinyatakan di sini, walaupun hanya ke tahap sekurang-kurangnya, iaitu sampai dapat dikatakan sembahyangnya itu sah oleh para ulama. Walaupun sekurang-kurang nak nyatakan bahawasanya sembahyang ni sah. Sah tu macam mana? Cukup rukun sah. Kita sembahyang, kita belajar bab sembahyang. Apa yang menyebabkan sembahyang kita sah? Yang pertama, cukup rukun. Cukup 13 rukun, sahlah sembahyang. Tu sekurang-kurangnya tu. Nak lagi baik, nak sempurna pahala sembahyang kita, kita kena dengan sunat-sunat dia tu. Ada kadang-kadang orang ambil mudah. Contoh, dulu pernah diterangkan oleh almarhum Ustaz Abu Hassan Din Al-Hafiz. Dia tekankan sangat berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan sujud. Kadang-kadang ada orang buat sambil lewa saja bab sujud ni. Yang kita dah belajar kitab Fardu Ain tu, kita dah jelas. Bila sujud ada 7 anggota sujud. Kita kena perhati betul-betul. Pertamanya dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut dan 2 perut kaki kan. Kita lipat. Kena lipat. Mesti lipat. Sebab apa? Supaya jari-jari kaki kita itu menghadap ke arah kiblat. Kecuali orang yang tak boleh. Orang yang tak boleh tu tak ada masalah lah. Dia keuzuran dan sebagainya. Lipat aja doktor dah beritahu. Awak kalau lipat aja patah. Tu janganlah. Tapi kalau dalam keadaan biasa, dia boleh lipat. Dia sengaja tak lipat. Ada kadang-kadang kita tengok. Kalau sembahyang fardu, okey, cantik dia buat. Tapi sembahyang sunat, dia buat acuh tak acuh je. Alah sunat, nasib baik aku buat, orang lain tak buat pun. Dia jangan macam tu. Dia bila sembahyang saja, walaupun sembahyang tu sembahyang sunat, rukun tetap 13. Dia tak adalah sembahyang sunat ni rukun hanya jadi 10, rukun hanya 5, tak ada. Sebab itulah disebutkan oleh para ulama bahawasanya kena betul-betul jaga ni bab sembahyang kita ni. Baik. Mereka belum boleh membaca Al-Fatihah dengan baik, tetapi sudah banyak mengetahui ilmu-ilmu yang lain. Bab Fatihah satu hal. Kita kena buat apa? Antara lain, kita dalam keluarga, kita kena sentiasa buat tahsin bacaan-bacaan dalam sembahyang. Buatlah. Di peringkat keluarga, kita sebagai ketua, kita tahsin. Hari-hari ke ustaz? Tak payahlah hari-hari. Sebulan sekali ke. Kita tahsin balik bacaan. Kita dah tahsin bacaan. Maksudnya kita tasmih bacaan kita dengan imam. Imam kata okey, Fatihah awak okey. Bacaan tahiyat okey. Maksudnya kita pun tahsin ahli keluarga kita. Panggil isteri kita, sekarang baca. Kita okey, lulus. Anak kita pula baca, lulus. Kalau di peringkat yang lebih besar, di masjid dan sebagainya, kita buat program tahsin rukun qauli. Alhamdulillah, kita pernah buat dulu, saya bersama dengan Ustaz Anwar dan beberapa orang ustaz pernah buat. Kita pusing beberapa masjid dan surau, kita buat program ini. Kita turun ke dalam masyarakat. Bukan nak cari kesalahan, tetapi nak cuba memperbetulkan. Kita dah belajar dah, alhamdulillah kita dah belajar. Cuma kadang-kadang kalau kita tak pernah semak, Allahu Akbar, yang menyebabkan kita akan mengulangi kesalahan. Pernah buat dulu satu program tahsin rukun qauli di satu surau di Keluang. Tak nak sebutlah nama surau tu, nanti tuan-tuan pergi cari.
Bila kita suruh baca Fatihah, alhamdulillah, Fatihah ni kebanyakannya luluslah. Ada juga yang sangkut, tapi majoritinya lulus. Bila masuk bab tahiyat, tu kadang-kadang sangkut. Bila suruh baca tahiyat, ada seorang tu kita suruh baca tahiyat, pakcik haji, saya panggil haji, sebab pakai jubah putih, serban putih, janggut pun dah putih. Ji, baca tahiyat, dia pun baca hattahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah sampai habis. Saya pun tanya, kenapa ha? Tak, ustaz, saya dari dulu lagi baca macam tu. Saya kata tahiyat ni bermula dengan at-tahiyyah, bukan huruf ha, huruf alif. Ya. Maksudnya sebelum disemak tu, dia duduk semayang, dia baca hattahiyyah, hattahiyyah, hattahiyyah. Tahiyat rukun. Tak sempurna, macam mana keadaan semayang? Allahu Akbar. Sebab itu penting perkara-perkara seperti ini. Nampak remeh, alah ustaz, tambah beza sikit je ustaz, ha dengan alif sikit je. Tak. Bila berkenaan dengan rukun, jangan buat main. Allahu Akbar. Sebab itu penting. Seorang lagi bila suruh baca, cik baca, dia pun baca at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Sabdu entah ke mana. Dia belasas terus je baca. Sampai habis dia hafal, bagus tu. Tapi sabdunya hilang. Dia tak ada at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Tak ada, dia terus je. Allahu Akbar. Sebab tak pernah semak. Jadi kita ambil peranan sebagai ketua keluarga. Yang pertama, kita betulkan diri kita. Macam mana? Kita jumpalah para imam, Bilal ataupun orang yang ada ilmu berkenaan dengan perkara fardu ain ini. Kita semak bacaan kita. Dah lulus kita semak ahli keluarga, kita semak jiran-jiran dan sebagainya. Baik. Lalu dinyatakan lagi bahawasanya mungkin dalam matematik ia cemerlang, di bidang sains baik, kemahiran hidup memuaskan dan seterusnya. Manakala ibu bapa pula merasa tidak bertanggungjawab terhadap anak-anak mereka. Mereka hanya gelisah kalau melihat anak-anak mereka tidak berjaya dalam peperiksaan. UPSR-nya, PT3-nya, SPM-nya, STPM-nya. Walaupun tahun ni UPSR tak ada, PT3 pun tak ada. Yahoo. SPM pun tak ada tahun ni. Tahun depan 2 kali SPM. Awal tahun, akhir tahun. STPM pun 2 kali tahun depan. Jadi cikgu-cikgu sekolah menengah akan sibuk. Cikgu Ma'ruf, saya sekolah rendah, Yahoo tak ada. Baik. Kadang-kadang sibuk dengan peperiksaan ini yang menyebabkan tertinggal bab asas. Kalau dalam keadaan tak lulus UPSR, boleh naik juga tingkatan 1. Ni sampai tuition sampai tak semayang. Ni bukan orang kat sini lah. Maksudnya nak kejar UPSR tu, pergi hantar tuition sebelum maghrib ataupun lepas maghrib. Okey, maghrib semayang. Lepas maghrib hantar tuition pukul 8. Baliknya pukul 10. Balik anak dah ngantuk. Ngantuk. Ya, semayang isyak dulu. Ngantuk. Tak apa, dah tidur. Isyak kat mana? Habis. Ada setengah-setengah masyarakat sampai macam tu sekali. Sebab apa? Nak kejarnya anak aku mesti lulus. Sebab yang ni orang akan tengok. Orang akan tanya, UPSR anak kau berapa? 6A. Oh, hebat. SPM berapa? SPM straight A. Oh. Jarang orang tanya, semayang anak kau cukup? Jarang orang pergi orang tanya macam tu, jarang. Bacaan Quran anak kau okey? Orang tak tanya. Sebab kita lebih, kita sebut kita tu masyarakat. Maksudnya lebih kepada perkara-perkara yang bila orang tanya kita sebut, kita akan rasa hebat. Ini keadaan masyarakat yang disebutkan oleh pengarang. Mereka hanya gelisah bila melihat anak-anak mereka tidak berjaya dalam peperiksaan matematik, sains, geografi dan sebagainya. Tetapi mereka tidak merasa gelisah kalau anak-anak mereka belum boleh membaca Al-Quran atau belum dapat melakukan sembahyang dengan baik.
Ada setengah-setengah masyarakat begitu keadaannya. Kalau tak dapat baca Quran, tak apa. Ya. Pergi hantar tuition, berapa kosnya? Satu subjek sekian-sekian harga. Kalau 5 subjek 200 bulan. Okey, tak apa cikgu, saya bayar. Pergi hantar anak ngaji, ustaz ni nak bayar berapa? 50 cukup. Allah, mahalnya ustaz jual agama. Terus. Bab agama terus saja. Bab tadi akademik tadi 200, tak apa saya bayar. Pastikan anak saya dah lulus. Ni bab memperbetulkan bacaan dan sebagainya baru 50. Kenapa mahal? Dulu free je. Dulu dikira bila? 30 tahun dulu free je, bagi gula je kepada guru agama ataupun guru ngaji, ataupun hantar buah aja gitu dulu. Sebab apa? Kadang-kadang penilaiannya dari segi material. Baik. Sedangkan kita telah pun mengetahui bahawasanya sembahyang itu adalah tiang agama dan yang menentukan tegak atau runtuhnya agama seseorang. Sembahyang dengan Quran. Sebab tu kalau kita dengar kisah-kisah orang-orang dulu, mereka malu kalau anak tak pandai baca Quran. Ingat lagi kalau dulu kisah Ustaz Haslin Bahrin, Ustaz Haslin Bollywood kan. Dia pernah cerita dulu pengalaman dia, bagaimana dia pernah menangis sebab tak boleh nak baca Quran. Surah apa? Surah Al-Bayyinah tu. Dia ulang-ulang salah, ulang-ulang salah juga. Syarrul bariyah, khairul bariyah, sepatutnya bariyah. Dia menangis. Balik rumah bagi tahu kepada nenek dia cerita pengalaman dia duduk dengan nenek. Sehingga nenek dia sebut satu kata-kata yang menyebabkan dia pegang betul kata-kata itu. Itu berkenaan dengan Quran. Kita kalau tak pandai benda lain tak apa, tapi kalau tak pandai baca Quran, Allahu Akbar. Dia pegang kata-kata tu, ya Allah. Sebab apa? Bagi mereka Quran sangat-sangat penting. Sebab ini sebagai panduan kita. Baik. Jadi masyarakat kita telah banyak yang melupakan ajaran agama. Masyarakat kita telah banyak yang melupakan ajaran agama, tidak mengetahui rukun-rukun dan syarat sembahyang. Bahkan masih banyak lagi yang tidak mengerjakan sembahyang. Bila masyarakat makin jauh daripada agama, kita yang ada kesedaran perlu tarik kembali masyarakat supaya kembali beragama, supaya kembali bersyariat. Nak ikut agama mudah. Mudahnya macam mana? Kita ada panduan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu mukjizat yang kekal sampai kiamat, yang menjadi panduan untuk kita bersama. Itulah panduan bermula daripada zaman Nabi sehinggalah kiamat. Itulah panduan. Tidak lain tidak bukan Al-Quran. Macam mana masyarakat nak maju? Kena ikut Quran. Macam mana masyarakat itu nak bertamadun? Kena ikut Quran. Baca sahaja ke? Tak. Kita mesti baca, faham dan amalkan Al-Quran. Itu yang alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Walaupun dalam keadaan kita tak boleh berkuliah sebelum ini, Allah Subhanahu Wa Taala bagi satu hadiah yang istimewa kepada umat Islam di Malaysia ini, My Quran Time. Itu adalah hadiah yang sangat-sangat istimewa. Sebab kita tak pernah terfikir dalam pemikiran kita satu siaran khusus setiap hari. Bincang apa? Baca, faham dan cuba untuk kita amalkan Quran. Tak pernah terfikir. Allahu Akbar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi ujian kepada kita, bagi musibah dengan corona. Allah Subhanahu Wa Taala beri juga hadiah. Subhanallah. Ada di kalangan kita yang memang peruntukkan 1 jam sehari
Ada yang sampai 3 jam sehari, ada yang sampai 4 jam sehari. Untuk siapa? Bersama dengan Quran time. Yang live dia tak tinggal. Alhamdulillah kalangan kita. Yang live pukul 12 hingga pukul 1 tu dia tak tinggal. Kecuali imam yang bertugas dia kena datang awal lah sikit. Kemudian ulangan pukul 5 hingga pukul 6. Duduk lagi walaupun dah tengok tadi. Tapi dah rasa seronok. Walaupun kita dah dengar ulasan pentadabbur dan sebagainya, dah dengar tu, pukul 5 nak dengar lagi. Malam pukul 10 hingga 11 malam ulang lagi. Kali keempat pukul 6 hingga 7. Tu bagi yang bekerja dan sebagainya tak sempatlah. Peruntukkan masa untuk apa? Untuk cuba kita dengar, kita ikut, kita cuba untuk memahami. Sebab saya pesan untuk diri saya, ibu-ibu dan ayah-ayah yang mendengar, Al-Quran ini bila kita cuba untuk mendalaminya, bila kita cuba untuk memahaminya, di sana kita akan jumpa banyak ilmu. Sangat banyak. Dan kenapa masyarakat jadi jauh daripada Quran ataupun jauh daripada syariat? Sebab tidak memahami Al-Quran. Baca memang ramai di kalangan kita yang membaca. Masyarakat kita pun hebat dengan baca Quran. Tapi bab memahaminya, kita tengoklah kalau kuliah-kuliah tafsir. Kuliah tafsir boleh kira dengan jari orang yang datang. Bukan masjid ni lah, tempat lain. Allah Akbar. Dia tanya kenapa tak pergi? Alah biasa tafsir je. Tafsir aja. Habis nak cerita pun nak cerita tentang alam-alam malakut, alam malaikat. Nak buat apa? Ni Quran sebagai panduan kita. Bila kita faham, kita tahu apa yang Allah nak. Tapi bila kita tak faham, tu yang ramai yang langgar. Sebab apa? Tak faham. Bila ditegur, ni benda ni dah sebut dalam Quran. Ada Allah Akbar. Sebab itu penting untuk kita memahami Al-Quran. Baik. Lalu dinyatakan di sini bahawasanya, dan nampaknya keadaan yang seperti ini bertambah buruk dari hari ke hari, sehingga apabila sampai di kemuncaknya, maka ketika itulah Dajjal akan muncul dan masyarakat akan menyambut kedatangannya. Bila masyarakat makin jauh dengan Al-Quran, makin jauh dengan agama, makin jauh dengan ilmu-ilmu agama, kita yang sentiasa datang ke masjid ni, kadang-kadang kita tak rasa benda tu. Sebab persekitaran kita, dan masyarakat kata bi'ah kita, sentiasa dengar kuliah, dalam kereta pun pasang iKim, kat rumah pun buka 114, 106. Kita tak dapat merasai bagaimana suasana keluarga ataupun masyarakat yang jauh daripada nilai-nilai Islam, yang kalau dengar azan menyebabkan mereka rasa bising dia Islam. Ada orang yang macam ni. Allahu Akbar. Itu peranan siapa? Kalau kita jiran, kitalah berperanan. Ajak dengan cara yang baik, dengan cara hikmah. Perlahan-lahan buat baik supaya dia boleh mendengar cakap kita dan kita ajak dia. Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab kalau masyarakat semakin jauh daripada agama, nilai-nilai agama, apabila tiba waktu kemuncaknya, yakni kemunculan Dajjal, masyarakat boleh terima kedatangan Dajjal tu dalam keadaan begitu saja. Perkara inilah yang disebutkan oleh Huzaifah bin Asid radhiyallahu an, salah seorang sahabat. Dia pernah berkata bahawasanya, sesungguhnya seandainya Dajjal itu muncul pada zaman kamu, yakni zaman tabi'in, nescaya kanak-kanak akan melemparnya dengan batu, tetapi ia akan muncul di saat bilangan umat Islam yang benar-benar kuat beragama itu hanya sedikit, dan pengetahuan agama pun sangat sedikit, dan orang ketika itu hidup dengan tidak mempedulikan nasib saudara yang seagamanya. Hadis riwayat Al-Hakim. Sahabat dia pesan kepada tabi'in,
Kan generasinya zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in. Huzaifah salah seorang sahabat. Dia pesan kepada tabi'in, orang generasi selepasnya. Dia kata apa? Kalau Dajjal ni keluar pada zaman kamu. Sebab zaman sahabat tu tak keluar lagi. Kalau Dajjal ni keluar pada zaman kamu, yakni tabi'in, nescaya kanak-kanak akan melemparkannya dengan batu. Sebab apa? Mereka sentiasa diingatkan tentang kedatangan fitnah yang sangat-sangat besar ini. Sehingga dalam kitab kita juga nanti kita akan jumpa bagaimana Imam Abdul Rahman Al-Muharibi menceritakan bahawasanya menjadi kewajipan bagi mereka zaman mereka mengingatkan tentang fitnah Dajjal ini kepada anak-anak seusia tadikah, umur 6 tahun. Kalau kita ada anak ataupun ada cucu umur 6 tahun, balik cuba cerita kepada mereka tentang Dajjal. Dajjal nanti, Dajjal. Dia tanya balik, Dajjal ni lawan dengan Ultraman ke apa? Sebab yang mereka tahu itulah apa yang mereka tengok. Upin Ipin ke Omah Hana, dia tanya tu. Tapi kena bagi tahu, kena cerita. Mungkin kita rasa, takkan nak cerita pada budak. Cerita pada orang tua pun susah nak faham, apatah lagi kepada budak. Tapi bagaimana para sahabat, para tabi'in ambil pendekatan ini? Sebab mereka tahu sebesar-besar fitnah yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk umat bermula daripada Nabi Adam sehinggalah kiamat adalah fitnah Dajjal, adalah ujian Dajjal. Walaupun kita nampak sebelum ni coronavirus, satu ujian yang sangat besar, sangat besar. Bukan hanya melanda satu negara, bahkan beratus negara yang terlibat. Sampai sekarang tak habis lagi. Adakah habis 2020 ni baru habis ataupun sambung lagi 2021? Wallahu alam. Kita rasa benda ni dah besar, tapi tak boleh lawan dengan fitnah Dajjal. Coronavirus, kita kena PKP. Perintah kawalan pergerakan. Tak boleh nak keluar sesuka hati. Nanti kemunculan Dajjal, tak ada PKP, langsung tak boleh keluar rumah. PKP boleh lagi pergi ke kedai, ketua-ketua keluarga boleh lagi pergi beli barangan runcit dan sebagainya. Zaman kemunculan Dajjal nanti, bila dia datang satu-satu tempat, langsung tak boleh keluar. Sembahyang pun kat rumah. Sebab itulah bila berlaku ujian ini, saya datang terfikir, sebab kita belajar kitab ni, kita membedah kitab ini, jadi kita fikir, betapa Allah Subhanahu Wa Taala sayangnya kepada kita. Sebelum berlaku perkara sebenar nun nanti, yakni fitnah yang sangat-sangat besar, kedatangan Dajjal, Allah dah bagi kita test dulu. Supaya apa? Kita ada pengalaman. Sebab perkara ni kita akan cerita kepada anak kita, kepada cucu kita yang tak sempat dengan ni zaman PKP ni. Kita akan cerita, susah dulu, tak boleh keluar itu. Macam orang cerita orang sempat zaman Jepun. Orang sempat zaman Jepun, kita tak sempat. Kita seronok je beli kereta Jepun. Kadang-kadang ada orang remaja-remaja kita pelik juga, pakai baju bendera Jepun. Relax je dia pakai. Padahal pejuang-pejuang tanah air kita bersungguh lawan Jepun. Dia relax je pakai baju Jepun. Orang yang tak ada pengalaman, bila orang cerita, macam tu sekali. Kita dengar susahnya makan hanya ubi kayu, itunya, Allahu Akbar. Kita tak ada, tak rasa. Begitu je keadaan macam ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita mencuba dulu ataupun kita latih dulu. Gini keadaan. Bila berlaku nanti, sama ada zaman kita ataupun anak kita ataupun cucu kita, maka mereka ada persiapan. Macam mana bersiap? Kita kena bagi tahu. Bila nanti muncul keadaan seperti ini, maka persiapannya begini. Allahu Akbar.
Baik, lalu dinyatakan lagi bahawasanya kanak-kanak akan melemparnya dengan batu sebab mereka tahu dan mereka cam. Diperincikan kepada kanak-kanak tu. Begini, sifat dajjalnya begini. Cuba balik nanti. Sifat dajjal dah disebutkan dalam kitab kita ni. Jadi kita balik, kita cerita pada anak kita. Dajjal ni mata dia dua. Satu sebelah buta, sebelah lagi tersembur keluar, atas dahi ada perkataan kafir. Anak kita tengok. Dengar gitu je lah. Sebab dia bukan faham, tapi kena cerita. Sebab walaupun dia tak faham, macam kita lah, kadang-kadang kita dengar kuliah, apa benda lah ustaz duk cerita ni. Tapi bila berlaku keadaan sebenar tu, betul lah, dulu aku pernah dengar ustaz cerita macam ni. Gitu. Jadi kita kena sentiasa memberi ingat. Tetapi ia akan muncul di saat bilangan umat Islam yang benar-benar kuat beragama hanya sedikit. Orang Islam ramai, bertambah, tetapi kurang dari segi mengamalkan agama. Allahu Akbar. Kalau orang Islam tak mengamalkan Islam, kita nak harapkan siapa mengamalkan Islam? Orang bukan Islam, tobat dia tak nak buat. Siapa yang nak mengamalkan agama kita ni? Kita lah. Tapi kadang-kadang kita malu untuk mengamalkan agama kita sendiri. Allahu Akbar. Baik. Lalu dinyatakan lagi, dan pengetahuan agama pun sangat sedikit, dan orang ketika itu hidup dengan tidak mempedulikan nasib saudaranya yang seagama. Mudah-mudahan, kata pengarang, Allah Ta'ala melindungi kita dan keturunan kita daripada fitnah Dajjal ini. Amin ya Rabbal Alamin. Maka kita hendaklah sentiasa mengingatkan. Kita ketua keluarga, ingatkan ahli keluarga kita. Kita ketua masyarakat, kena ingatkan. Kita pemimpin di masjid, kena ingatkan. Seringkali saya sebutkan bahawasanya kalau dalam khutbah Jumaat ataupun khutbah hari raya, selitkan cerita berkenaan dengan Dajjal. Tak perlu panjang, ambil 5 minit cukup je. Selitkan. Supaya apa? Orang yang datang ada pengetahuan walaupun sedikit. Ambillah hadis-hadis yang sahih berkenaan dengan cerita Dajjal ini, selitkan. Sebab apa? Bila orang yang tak pernah dengar, bila sekali dia dengar, apa benda tadi? Dia akan cuba bertanya. Dan masa dia bertanya itulah kita hurai dengan lebih. Allahu Akbar. Ni tuan-tuan, orang yang sibuk dengan hiburan, masih ramai lagi ni. Diberi kebebasan tu, ada yang berkaraoke. Allahu Akbar. Kalau jalan ke Palu tu ada tiap-tiap malam. Malam Jumaat pun ada lagi karaoke. Ya Allah. Orang malam Jumaat baca Yasin. Dia karaoke. Allahu Akbar. Sepatutnya corona ni mengisafkan. Tapi bukan kita kata ni confirm ahli neraka, bukan. Maksudnya masih lagi ada masyarakat yang bila Allah Subhanahu Wa Taala bagi ujian pun masih tak sedar. Jadi tugas siapa? Tugas kita lah yang mengingatkan. Bukan tugas para ustaz sahaja, bahkan kita sebagai masyarakat bertanggungjawab untuk mendidik masyarakat supaya apa? Supaya bersiap sedia. Kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat risau perkara ini. Kita boleh lihat dalam hadis-hadis yang sahih, banyak Nabi kita sangat-sangat pesan berkenaan dengan kedatangan Dajjal. Sebab perkara ini akan berlaku pada umat Nabi kita lah. Nabi lain tak apa, tak ada masalah. Sebab umat Nabi lain dah berlalu. Umat Nabi lain dah berlalu. Umat Nabi Musa pun, Nabi Isa pun dah berlalu. Walaupun nanti Nabi Isa akan turun. Umat Nabi Isa tu dah berlalu. Jadi yang ada sekarang ni semuanya adalah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Nabi pesan sangat-sangat. Sebab bila orang tergugat ataupun bila orang mengikut Dajjal, habis. Tidak ada peluang untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dipesan sangat-sangat supaya kita bersiap sedia dan kita sentiasa mengadakan benteng ataupun
pendinding daripada fitnah dajjal ini, insya-Allah. Itulah sedikit sebanyak yang dapat dikongsikan bersama pada malam ini. Moga-moga ada kebaikan untuk saya yang bercakap dan ada kebaikan untuk kita semua yang mendengar. Yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, buruk dan lemah itu datangnya daripada kelemahan kita semua. Hakikatnya semua ilmu itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.